Dalam video ini, kami akan menerangkan kepada Mama. Filem ini mengisahkan dua gadis muda yang terpaksa tinggal di sebuah rumah yang telah kehadiran yang gelap dan tidak menyenangkan. Walaupun selepas diselamatkan, kuasa jahat mengikuti mereka ke rumah baru mereka. Adakah mereka akan melarikan diri daripadanya? Jom cari dalam Mama. Mama bermula dengan kisah seorang broker saham bernama Jeffrey DeSange yang kecewa selepas kehilangan hartanya dalam krisis kewangan pada tahun 2008. Jeffrey marah, lalu membunuh rakan sekerjanya. Bukan itu sahaja, dia turut membunuh isterinya yang sudah lama berpisah dengannya. Selepas itu, dia membawa dua anak perempuannya, Victoria, 3 tahun, dan Lily, 1 tahun. Jeffrey memandu keretanya di atas jalan bersalji yang licin dengan laju. Kerana tidak dapat memandu kereta dalam keadaan stabil, dia hilang kawalan sehingga kereta itu terbabas dan tergelincir menuruni gunung. Nasib baik keretanya masih tersangkut di pokok sehingga Jeffrey masih sempat menyelamatkan diri dengan anak-anaknya. Sebaliknya, Lucas, saudara kembar seiras Jeffrey, datang ke rumah Jeffrey untuk mencari keluar apa yang berlaku. Tetapi dia tidak dibenarkan masuk ke dalam rumah kerana polis masih menjalankan siasatan kes pembunuhan itu. Sementara itu, ketika Jeffrey dan dua anak perempuannya berjalan melalui hutan, dia mendapati seekor kabin terbiar lama di tengah-tengah hutan dan memutuskan untuk masuk ke sana. Victoria kemudian mengadu kepada bapanya bahawa cermin matanya retak dan tidak boleh lagi digunakan. Jeffrey kemudian menanggalkan cermin mata supaya dia tidak dapat melihat dengan jelas. Jeffrey yang terdesak dan tidak mahu menyusahkan anak-anaknya, berniat untuk menamatkannya hidupnya dan dua anak perempuannya bersama-sama. Tetapi ketika dia hendak menembak Victoria, tiba-tiba dia diserang dan dibunuh oleh makhluk yang kelihatan seperti bayangan hitam. Tidak dapat melihat dengan jelas tanpa cermin mata, Victoria tidak tahu bahawa bapanya mempunyai meninggal dunia. Victoria dan Lily kekal di kabin lama yang ditinggalkan, tetapi tidak bersendirian. Makhluk gaib menjaga dan menjaga mereka seolah-olah mereka adalah anak mereka sendiri. 5 tahun kemudian, Lucas dan teman wanitanya, Annabelle, masih mencari Jeffrey dan kedua-duanya anak perempuan. Lucas turut dibantu oleh rakan-rakannya yang mahir memburu jalan-jalan itu. Jeffrey mengembara kali terakhir dia memandu keretanya. Setelah beberapa lama mencari, kedua-dua pemburu itu berjaya menjumpai kereta Jeffrey yang masih dalam keadaan tidak bergerak tersangkut di dalam pokok. Mereka kemudian mengarahkan anjing pemburu untuk menjejaki Jeffrey dan dua anak perempuannya. Akhirnya, anjing pemburu mereka mengarahkan dua pemburu itu ke sebuah kabin lama di tengah-tengah hutan. Apabila mereka memasuki kabin, mereka melihat banyak lukisan contengan kanak-kanak di kabin dinding, dan timbunan biji ceri di dapur. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih. Oh. Salah seorang pemburu terkejut dengan kemunculan makhluk yang merangkak di atas lantai. Ternyata ia adalah salah seorang anak saudara Lucas. Pemburu menemui Victoria dan Lily di kabin lama dalam keadaan hidup tetapi berkelakuan pelik. Disebabkan tingkah laku mereka yang pelik dan liar akibat pengasingan selama bertahun-tahun, Victoria dan Lily ditempatkan di klinik kebajikan kanak-kanak Dr. Gerald Dreyfus untuk pemeriksaan intensif dan rawatan. Dreyfus memberitahu Lucas bahawa dua anak saudaranya berkelakuan seperti haiwan liar kerana mereka tinggal bersendirian dalam hutan. Lucas cuba mendekati Victoria, tetapi dia takut dan menyerangnya. Lucas kemudiannya memberikan sepasang cermin mata kepada Victoria. Walaupun pada mulanya dia ragu-ragu, Victoria kemudian memakai cermin mata yang diberikan Lucas. Setelah melihat dengan jelas, Victoria memandang Lucas dan memanggilnya ayah kerana penampilan Lucas sangat mirip dengan saudara kembarnya. Victoria kemudiannya memeluk Lucas dengan sangat erat kerana dia sangat merindui ayahnya. 3 bulan kemudian, dalam perbicaraan mahkamah, Dreyfus menjelaskan kepada hakim dan semua peserta perbicaraan tentang keadaan yang dialami oleh Victoria dan Lily. Dreyfus berkata bahawa dua kanak-kanak itu telah diasingkan dari dunia luar selama 5 tahun, menyukarkan dia untuk melakukan hubungan fizikal dengan mereka. Bukan itu sahaja, dia juga menyebut Victoria dan Lily secara tidak sedar mencipta milik seseorang. Figura dalam imajinasi mereka dan seolah-olah figura ayalan itulah yang mengambil berat untuk dan membesarkan mereka semasa tinggal di dalam hutan.
Victoria dan Lily sering memanggil figura ayalan itu, Mama. Dreyfus berkata, kini perkembangan fizikal dan mental kedua-dua kanak-kanak itu sudah nampak keadaan yang lebih baik. Namun, Victoria dan Lily perlu mendapatkan curahan cinta dan kasih sayang kerana begitu jauh mereka berdua hidup tanpa belayan ibu bapa. Selain itu, mereka masih perlu menjalani rawatan rapi secara fizikal dan emosi untuk hidup kehidupan normal seperti kanak-kanak lain. Dalam perbicaraan, Lucas terpaksa memperjuangkan hak penjagaan dua anak saudaranya kerana dia bukan satu-satunya seorang yang ingin menjaga Victoria dan Lily. Salah seorang keluarga mendiang isteri Jeffrey, Jean, juga berhasrat untuk menuntut hak penjagaan Victoria dan Lily. Lucas berada dalam bahaya kehilangan hak penjagaan anak saudaranya kerana kediaman dan pendapatannya dianggap tidak mencukupi untuk membesarkan dua orang anak yang juga meminta rawatan rapi luaya untuk yang istimewa keadaan yang mereka alami. Jean menyatakan bahawa dia lebih layak dalam segala hal untuk menjaga dan membesarkan anak-anak daripada Lucas. Dreyfus berkata bahawa dia akan membantu Lucas mendapatkan hak penjagaan Victoria dan Lily. Victoria dan Lily sanggup berpindah ke rumah milik agensinya iaitu pastinya jauh lebih besar dan layak daripada pangsapuri Lucas yang sempit. Sebagai bonus, Lucas juga tidak perlu membayar sewa. Lucas dan Annabelle segera bersetuju dan akhirnya mendapat hak penjagaan penuh kedua-dua anak saudaranya. Suatu hari, Dreyfus datang ke Victoria dan bertanya kepadanya tentang apa yang telah berlaku kepadanya dan Lily dalam kabin lama yang terbiar di dalam hutan selama 5 tahun mereka. Dreyfus masih ingin tahu tentang sosok Mama yang sering disebut oleh gadis-gadis itu. Entah kenapa, Dreyfus merasakan ada rahsia tentang Mama iaitu Victoria dan dia kakak tidak mendedahkan dan dia perlu mengetahui tentangnya. Itulah sebab mengapa Dreyfus mahu membantu Lucas memenangi hak penjagaan mereka. Victoria telah menunjukkan kemajuan yang ketara, tetapi Lily masih menghadapi kesukaran bercakap dan mengekalkannya perangai liar dia. Walaupun begitu, Lucas dan Annabelle masih menyayangi mereka. Lucas, Annabelle, Victoria dan Lily akhirnya tinggal bersama di rumah seperti keluarga sebenar. Namun, tanpa disedari Lucas dan Annabelle, sosok Mama yang selama ini menjaganya Victoria dan Lily juga berada di sana, ditandai dengan kemunculan rama-rama di dalam rumah. Pada suatu hari, Lily sedang bermain dengan Mama di dalam biliknya. Ketika Annabelle hendak masuk ke dalam bilik untuk mendapatkan pakaian kotor, Victoria menghalang kanannya jauh. Annabelle akhirnya tidak masuk dan Victoria segera menutup pintu. Pada malam itu, Annabelle yang merupakan ahli kumpulan rock sedang bermain gitar elektrik dalam bilik dia. Tetapi tiba-tiba terdapat gangguan bekalan elektrik di rumahnya, dan apabila dia memeriksa keadaan di dapur, dia dikejutkan dengan Lily melompat dari meja. Selepas tinggal bersama Victoria dan Lily untuk masa yang lama di rumah baru mereka, Annabelle sering mengalami kejadian aneh di dalam rumah. Malah, dia sering bermimpi pelik di mana dia mengimpikan seorang wanita yang sentiasa berusaha untuk menyakitinya. Wanita itu tidak lain tidak bukan Mama, yang berasa tidak berkenan mempunyai sesiapa selain dia dalam kehidupan Victoria dan Lily. Pada hari lain, ketika Annabelle dan Lucas sedang bermesra di dalam bilik, Annabelle melihat sesuatu yang menakutkan figura melewati pintu dan masuk ke tapak semaian. Annabelle ketakutan, kemudian meminta Lucas untuk memeriksa Victoria dan Lily. Pintu taska yang tadinya terbuka sedikit, tiba-tiba tertutup tepat ketika Lucas hendak pergi untuk masuk. Selepas masuk ke sana, Lucas mendapati Victoria dan Lily sedang tidur dan tiada sesiapa di dalam mereka bilik. Semasa Lucas hendak memeriksa lantai di bawah, dia ternampak retakan aneh di dinding. Retakan itu hitam dan agak besar dan anehnya, terdapat beberapa pelanduk di situ. Kerana ingin tahu, dia cuba memerhatikannya dengan lebih dekat. Tetapi tiba-tiba, dari celah itu muncul bayang hitam yang menyerangnya sehingga dia melantun sangat kuat dan jatuh ditimpa tangga. Selepas dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan bantuan secepat mungkin, Lucas akhirnya mengisytiharkan koma dan Annabelle perlu menjaga Victoria dan Lily seorang diri buat seketika. Selepas beberapa lama tinggal dengan Victoria dan Lily tanpa Lucas di sisinya, Annabelle, yang digunakan tidak mahu beranak pun, kini telah berubah menjadi seorang wanita yang lemah lembut dan sangat keibuan. Victoria mula berasa selesa dengan kehidupan manusia biasa dan mula membuka dirinya untuk cinta Annabelle.
Tetapi tidak begitu dengan Lily yang masih mengekalkan perangai liarnya dan masih suka untuk bercakap. Apabila Dreyfus melawat rumah untuk memeriksa Victoria dan Lily, Annabel menceritakan beberapa perkara daripada keanehan yang dia alami, termasuk apabila dia mendengar suara wanita dewasa dari taska semasa mereka bermain atau hendak tidur. Annabel menyangka mungkin itu suara Mama, tetapi Dreyfus menganggap bahawa Mama adalah figura ayalan yang sengaja dicipta oleh Victoria. Namun, Dreyfus tidak menolak bahawa Mama adalah sosok misteri yang cukup nyata. Kerana Victoria dan Lily sering menggambarkannya dengan penampilan yang pelik. Bukan itu sahaja, Dreyfus juga mendapat sedikit pencerahan apabila melakukan hipnoterapi pada Victoria di mana dia bercerita tentang seorang wanita yang melarikan diri dari hospital mental bersama bayinya. Selepas menjalankan siasatan, Dreyfus akhirnya menemui kes bunuh diri Edith Brennan yang kisah hidup dan latar belakangnya mempunyai persamaan yang sangat tepat dengan naratif Victoria. Di tempat lain, Lucas mengimpikan adik kembarnya di dalam terowong. Dalam mimpinya, Jeffrey merayu Lucas untuk pergi ke kabin dan menyelamatkan anak-anaknya. Selepas itu, Lucas diserang sawan yang agak teruk. Doktor segera mengambil tindakan pantas untuk menyelamatkan nyawa Lucas, sehingga keadaannya menjadi lebih stabil dan dia sedar sepenuhnya. Pada suatu hari, Annabel datang kepada Victoria yang sedang menangis di dalam bilik A. Victoria menjawab bahawa dia tidak mahu Annabel terluka apabila dia bertanya apa yang telah berlaku. Annabel tidak faham pada Victoria yang dimaksudkan dan sangat risau tentang gadis itu kerana dia kelihatan ketakutan. Ketika Annabel hendak mengusap kepalanya, Victoria segera menepis tangannya dan berkata, dia akan cemburu, kemudian segera pergi meninggalkan Annabel yang masih bingung. Apabila Victoria telah membuka diri kepada Annabel dan semakin dekat dengannya, Victoria sedang bermain dengan Mama semakin kurang. Itu yang membuatkan Mama cemburu dan cuba menyakitkan hati Annabel kerana Victoria kini sayang Annabel. Tetapi kerana Mama terus mencuba untuk menyakiti Annabel, Victoria akhirnya mula menjauhkan diri daripadanya. Annabel kerana Mama berjanji bahawa dia tidak akan menyakiti Annabel selagi dia menjauhkan diri daripada perempuan itu. Victoria mula takut dengan figura Mama yang menakutkan. Sebab itu dia selalu menanggalkan cermin mata apabila bermain dengan Mama. Victoria kemudian merasakan bahawa misteri kehilangan bapanya juga mesti berkaitan kepada Mama. Sebaliknya, walaupun Victoria sering mengabaikannya dan Lily tidak menunjukkan perubahan yang baik dalam tingkah laku, Annabel masih melayan mereka dengan penuh kasih sayang. Sehingga akhirnya, Victoria Chai dan Lily mula berasa selesa apabila Annabel berada di sisinya sebelah. Akibatnya, Mama bertambah cemburu. Suatu hari, Annabel yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi tentang seorang pesakit hospital mental masuk abad ke-18 yang melarikan diri ke tengah-tengah hutan memegangnya sayang. Pesakit wanita itu bernama Edith Brennan. Namun, setelah agak lama berlari, wanita itu akhirnya tiba di tepi sebuah gaung yang sangat curam. Ditekan oleh sekumpulan penduduk yang cuba menangkapnya dan mengambil bayinya, dia kemudian memutuskan untuk menamatkan hidupnya dengan menjerumuskan dirinya ke dalam gaung bersama bayinya. Edith dan bayinya terlanggar batang pokok yang besar, tetapi Edith terjatuh ke dalam sungai dan mati serta-merta, manakala bayi itu terperangkap di dahan pokok dan mati. Selepas mendapat beberapa fail lama tentang kes kematian Edith Brennan dan legasi Edith disimpan di dalam kotak, Dreyfus memutuskan untuk meneruskan siasatannya terhadap Mama, yang kini dipercayainya ialah tokoh gaib dan bukan alter ego Victoria. Kerana rekahan di dinding dan kabin lama di tengah-tengah hutan disyaki untuk menjadi tempat tinggal Mama, Dreyfus kemudiannya berhasrat untuk melawat kabin untuk mencari petunjuk yang lebih jelas. Sebaliknya, kerana tidak menjumpai sosok Mama di mana-mana, Lily lantas mengajak Victoria untuk keluar dari rumah Lucas dan kembali ke kabin lama di tengah-tengah hutan. Tetapi Victoria tidak bangun dari katil dan sebaliknya menangis sambil memeluk selimut. Victoria telah menyedari bahawa Mama bukan manusia dan semakin takut daripada Mama, tidak seperti Lily yang sejak kecil sudah terbiasa melihat susuk tubuh Mama dan menganggap bahawa Mama memang ibunya. Ternyata, Mama menghilangkan diri dari rumah Lucas untuk bertemu Dreyfus yang datang kabinnya di tengah-tengah hutan. Dreyfus tiba di sana ketika hari semakin gelap. Tiada lampu di dalam kabin dan lelaki itu hanya bergantung pada lampu suluh.
Dreyfus menemui retakan di dinding, sama seperti dia melihatnya dalam failnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seseorang menyerang Dreyfus dari kegelapan, sehingga akhirnya, Mama muncul kepada Dreyfus dan membunuhnya. Keesokan paginya, Annabelle yang tidak menemui Lily di dalam rumah, mendapati dia meringkuk kesejukan di belakang rumah. Annabelle segera membawanya ke rumah dan cuba menghangatkannya dengan memegang Lily erat. Pada mulanya Lily bergelut untuk mendapatkan Annabelle untuk melepaskannya. Tetapi Annabelle masih memeluk Lily, tidak menghiraukan pemberontakannya. Lama-kelamaan, Lily mula tenang dan berasa selesa di dalam pelukan Annabelle. Lily mula berkomunikasi dengan Annabelle walaupun dia tergagap-gagap. Selepas itu, Annabelle melihat bayang hitam di taska dan menyangka itu adalah Lily. Tetapi ternyata Lily berada di tingkat bawah bersama Victoria. Selepas menyedari perkara ini, Annabelle mula ingin tahu tentang sosok bayangan hitam yang dilihatnya memasuki almari. Annabelle kemudian membuka almari, tetapi tidak menemui apa-apa selain pakaian mereka. Victoria tiba tepat pada masanya dan menyelamatkan Annabelle daripada serangan Mama. Annabelle kemudian bertanya kepada Victoria tentang Mama, tetapi dia tidak mahu bercakap mengenainya. Annabelle secara tidak sengaja menjumpai fail kepunyaan Dreyfus yang tertinggal semasa dia datang untuk melawat. Annabelle kemudian menyemak fail itu dan menemui nota hipnoterapi dan gambar seorang wanita. Dia cuba menghubungi Dreyfus untuk bertanya tentang fail itu, tetapi dia tidak menjawab telefon. Akhirnya Annabelle pergi ke pejabat Dreyfus dan diam-diam mengambil beberapa fail dan barang berkaitan kepada siasatan Dreyfus terhadap sosok Mama. Di tempat lain, Lucas, yang keadaannya semakin baik, akhirnya menemui lokasi terowong itu di bawah jambatan. Tanpa berfikir panjang, Lucas bergegas ke lokasi untuk mencari lebih banyak petunjuk tentang kehilangan Jeffrey. Petang itu, Annabelle memeriksa komputer Riba Dreyfus dan memainkan pita video hipnoterapi Victoria. Dalam video itu, Victoria memberitahu bahawa selepas Mama jatuh dari tebing dan jatuh ke dalam sungai, Mama tidak menjumpai bayinya di mana-mana. Mama sudah bertahun-tahun mencari keberadaan bayinya di dalam hutan. Dan apabila Victoria dan Lily tiba di hutan bersama bapa mereka, Mama memutuskan untuk membuat Victoria dan Lily pengganti untuk bayinya yang hilang. Annabelle menangis selepas mendengar rakaman itu dan Victoria memeluknya dan mengucapkan selamat malam. Victoria dan Lily akhirnya sedar yang Mama semakin cemburu kerana mereka berdua semakin rapat dengan Annabelle seiring dengan berlalunya masa. Kerana cemburu buta, Mama cuba menyerang Victoria dan Lily. Mendengar jeritan kanak-kanak yang ketakutan, Annabelle segera menghampiri mereka dan Mama akhirnya muncul di hadapan Annabelle. Ketiga-tiga mereka cuba melarikan diri daripada Mama, tetapi Annabelle jatuh dan Mama berjaya menangkapnya. Ketika Mama hendak membunuh Annabelle, Victoria cuba mengingatkannya tentang janji mereka itu. Mama tidak akan membunuh Annabelle. Akhirnya, Mama hanya melumpuhkan Annabelle dan dia pengsan. Pada masa yang sama, Jane melawat rumah Lucas dan kerana Mama masih kecewa bahawa dia tidak boleh membunuh Annabelle, Mama membunuh Jane dan mengambil alih tubuhnya. Selepas itu, Mama membawa Victoria dan Lily pergi. Tidak lama kemudian, Annabelle yang tersedar, tidak menjumpai keberadaan anak-anak itu di mana-mana sahaja. Annabelle berpendapat bahawa Victoria dan Lily telah diculik oleh Mama. Oleh itu, Annabelle mengambil peninggalan Edith yang berada di dalam kotak ketika dia mencari Victoria dan Lily di dalam hutan. Dalam perjalanan, Annabelle bertemu dengan Lucas yang sedang mencari petunjuk tentang Jeffrey. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah dan menemui Jane yang telah meninggal dunia. Ternyata rumah itu berdekatan dengan tebing yang dilihat Annabelle dalam mimpinya. Selepas mereka menuju ke tepi tebing, mereka menjumpai Victoria dan Lily. Mama menjemput kanak-kanak untuk datang bersamanya, dan kerana Lucas cuba menghalang kejahatannya berniat, Mama menyerang Lucas dan cuba membunuhnya. Annabelle segera bertindak memanggil nama sebenar Mama. Selepas itu, dia membuka balutan kain yang diambil dari kotak di pejabat Dr. Dreyfus. Apabila Mama menghampiri sesuatu yang berbalut kain, dia menyedari bahawa itu adalah mayat anak kandungnya yang kini telah menjadi tulang dan rupanya berubah seketika. Namun, apabila Annabelle dan Lucas cuba menyelamatkan Victoria dan Lily, Lily menjerit kerana dia dan Mama kembali ke bentuknya yang mengerikan dan cuba merampas kanak-kanak itu semula. Mama kemudian menyerang Lucas dan menjatuhkannya.
Ketika Mama hendak membunuh Annabelle, Victoria cuba mengalih perhatiannya supaya Mama melepaskan Annabelle. Tetapi Annabelle yang masih boleh bergerak terus menyelamatkan Anak-anak walaupun terpaksa perjuangan. Annabelle hanya mampu mencapai pakaian Victoria dan dia tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah Mama. Victoria merayu supaya dia boleh tinggal bersama Annabelle, bukannya pergi dengan Mama. Mama kelihatan tidak pasti, lalu membelai lembut pipi Victoria menandakan hasratnya itu diberikan. Victoria kemudiannya mengucapkan selamat tinggal kepada Mama. Selepas perpisahan yang penuh sebab, Mama dan Lily akhirnya melompat dari tebing dan memeluk masing-masing lain sebelum merempuh dahan pokok dan bertukar menjadi kawanan pelanduk. Annabelle dan Lucas memeluk Victoria dengan erat sambil menangisi pemergian Lily. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.